kata bahasa pertuturannya macam bahasa Arab, lebih kurang bahasa Arab Fusha. Lebih kurangnya maknanya kalau kita cakap bahasa Arab Quran ini sudah pasti dia akan faham. Tetapi yang pelik, kenapa mereka ini nak belajar lagi baca Al-Quran? Sedangkan mereka itu sudah faham apa yang mereka baca. Tak apalah, saya niat baik, saya masuk dalam kumpulan mereka. Bila saya masuk kumpulan mereka, Tok Guru tu dia test seorang-seorang bacaan. Seorang-seorang dia kata, Ya Syekh, Iqra'. Garang Tok Guru tu, dia kata, Pakcik baca. Pakcik tu baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Cukup, dia kata. Dia cakap bahasa Arab, dia tak cakap Melayu. Ya. Cukup, dia kata. Kata, tak bagus bacaannya. Dia geleng kepala. Kemudian seterusnya pakcik yang kedua. Ya Syekh, dia kata, Iqra'. Ui, marah. Kita dengar pun kita takut. Pakcik seorang tu pun dia menggeltar-geltar, dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Cukup, katanya. Oh, menjerit dia. Pakcik tu terkejut, dia kata. Dia pun berhenti. Dia pun geleng kepala Tok Guru tu. Sampai turn saya, ya, dia tengok saya. Ya walad, dia kata, Iqra'. Dia kata, wahai budak, baca. Saya dengar pun, kita pun terkejut juga. Saya pun baca macam kita baca kat Malaysia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis surah Al-Fatihah. Lepas tu tok pakcik-pakcik sekeliling ni dia geleng. Dia tengok kita, dia geleng kepala. Saya pun pasal apa dia orang geleng kepala. Saya renung mata Tok Guru tu. Tok Guru renung saya balik. Dia pun geleng kepala juga. Saya kata, sudah apa pula nak cakap. Dia kata apa? Pakcik-pakcik sekalian, tengok budak ni baca lagi baik pada Koma baca. Oh, cakap Perak tu. Minta maaf, Koma tu orang Perak. Lepas tengok budak ni baca lagi baik pada kamu semua baca. Saya pun tercengang, apa siapa? Saya nak bagi tahu bahasanya bukan saya baca bagus. Tetapi saya nak bagi tahu kita bertuah jadi orang Melayu. Sebab apa? Sebab bacaan orang Melayu ini kebanyakannya baik dari sudut tajuk dan sebagainya. Sebab itulah betul kata Syekh Qutb, saya tambah sikit. Dalam kitab An-Naba'il Azim dia kata apa? Salah satu mukjizat Al-Quran ialah i'jaz musiki, iaitu mukjizat muzik. Bila mana kita baca Al-Quran, walaupun orang Arab sendiri bila baca Al-Quran tak sama macam bercakap. Kita tak pernah tengok orang Arab bercakap. Assalamualaikum. Kawan dia jawab, Waalaikumsalam. Oh, ada teranum pula gitu. Bila nak habis tu? Tapi sudah pasti bila bercakap dia akan cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bila baca Al-Quran wajib bertajwid, wajib jaga makhraj dan sebagainya. Bila bercakap tak payah tajwid dan sebagainya. Jadi kita nak balik pada soalan yang kedua ini. Kita lihat walaupun saya katakan tadi senario berlaku di Syria, negara Arab sendiri, walau di mana-mana negara Arab sendiri, banyak lagi ataupun ramai kebanyakan umat Islam hari ini dia masih buta Al-Quran, tidak celik Al-Quran, walaupun mereka sendiri faham Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin Ustaz boleh komen sedikit dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalahnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi eksekutif Masjid Syakirin selaku tuan rumah dan penganjur forum kita pada malam ini, Fadil Ustaz Suhaimi Mustar, dan seluruh ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Syakirin, para imam, para bilal, tuan moderator kita pada malam ini yang sekarang baru saya lihat dalam keadaan hayyan mubasyaran, Imam Muda Hasan, panelis, teman panelis saya Fadil Ustaz Muhammad Izhar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya dengar ulasan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Izhar tadi, tersentak dalam diri saya. Betapa manusia ini kalau dibiarkan tanpa bimbingan, dia tidak akan jauh beza daripada sifat kebinatangan. Kita lihat peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dibawa oleh Ustaz Muhammad Izhar tadi.
bagaimana keadaannya sebelum memeluk agama Islam dan keadaan jahiliah, dan bagaimana keadaannya selepas datangnya Islam, sangat jauh beza. Daripada seorang yang kira confirm masuk neraka kepada seorang yang confirm masuk syurga. Puncanya ialah Islam itu sendiri. Maka Islam ini dia membangun tamadun manusia. Persoalannya, orang selalu tanya tamadun ni apa sebenarnya? Apakah yang dimasukkan tamadun itu sendiri? Bila kita lihat kemajuan negara-negara barat membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi, sistem kewangan mereka, sistem pendidikan mereka, dan berbagai-bagai lagi lah daripada barat, ketenteraan mereka, sebahagian daripada masyarakat Islam menganggap inilah tamadun, inilah civilization, inilah kemodenan. Maka kalau kita nak maju seperti mereka, kita tiru cara mereka. Dan tiru cara apa? Cara pemakaian mereka, cara perbualan mereka, cara adab mereka. Dan kemudian bila dilihat pula negara-negara Islam, adakah ini tamadun? Dengan keadaan bergaduh sama sendiri, dengan keadaan kadar buta huruf yang agak tinggi, adakah ini tamadun? Pada mereka, oh ni bukan tamadun. Kenapa bukan tamadun? Ini semua kerana Islam. Jadi tinggalkan Islam. Kerana itu berlakunya pada awal abad yang lepas, naiknya seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dan kita kenal siapa Mustafa Kemal Atatürk, pengasas negara Turki moden. Bila dilihat keadaan Turki tersebut, negara Turki tersebut, kerajaan Uthmaniyah diperintah oleh Khalifah Uthmaniyah dalam keadaan lemah. Tidak dapat bangun, tidak dapat mengatasi teknologi, kehebatan negara-negara Eropah. Maka dia kata, ini kenapa jadi negara aku jadi sedemikian? Maka dia mengambil keputusan yang salah. Dia kata ini adalah puncanya Islam. Maka apabila dia naik, dia kata Islam kita jangan pakai lagi, balik kepada Eropah. Maka diambilnya undang-undang Eropah, perkahwinan Eropah. Bahkan pakaian orang-orang Eropah juga dipaksakan kepada orang-orang Turki. Hilang semua sarban, datang kopi koboi, pakai tai, berjoget, minum arak. Kenapa? Kerana dia kata inilah sumber tamadun. Inilah pemahaman yang salah. Kerana tamadun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan pengalaman para sahabat yang lain, tamadun yang sebenarnya dibangunkan oleh Islam ialah tamadun akal dan tamadun rohani. Inilah pembangunan tamadun yang sebenarnya. Negara itu mungkin bukan negara yang maju dari sudut fizikalnya, tetapi jika rakyatnya menjiwai Islam yang sebenar, ajaran Al-Quran yang sebenar, dapat membangunkan tamadun fikri, pemikiran dan rohani yang sebetulnya ini yang akan memacu masyarakat tersebut kepada kejayaan lebih tinggi. Tetapi kalau sekiranya sesebuah masyarakat itu melihat tamadun hanya kepada pembangunan fizikal, tanpa melihat kepada pembangunan tamadun rohani dan akal, kemajuan fizikal tersebut dan bangunan yang tinggi dan sebagainya kemudian tidak akan membawa ke mana-mana. Akhirnya akan meranapkan masyarakat itu sendiri, akan menghancurkan masyarakat itu sendiri, akan menimbulkan generasi yang runtuh akhlaknya. Maka balik kepada tamadun yang asal dibawa oleh Rasulullah SAW, pembangunan akal dan pembangunan rohani. Dan pembangunan akal ini, kalau boleh kita katakan, merupakan sesuatu yang lebih diutamakan sebelum pembangunan rohani. Kenapa? Kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apakah wahyu yang pertama yang Allah SWT turunkan? Apakah perintah yang pertama yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW? Adakah perintah tersebut? Solli, solatlah kamu. Zaki, keluarkan zakatlah kamu. Sum, berpuasalah kamu. Tidak. Ini semua amalan ibadat yang membangunkan rohani. Tetapi yang pertama sekali, perintah pertama yang masyhur di kalangan kita ialah apa?
Iqra, bacalah. Rasulullah kata, ma'ana biqari kepada malaikat Jibril. Aku ni tak tahu baca, aku bukan orang jenis tahu baca. Apa Allah SWT tak tahu Rasulullah ni tak tahu baca, tak pernah pergi sekolah belajar membaca alif bata? Sudah tentu Allah lebih tahu. Tapi kenapa diperintahkan Iqra? Kerana perintah ini bukan setakat khusus untuk Rasulullah SAW, tapi untuk umat Rasulullah SAW, untuk kita. Inilah pembangunan akal dahulu. Pembangunan minda. Dan pembangunan minda daripada pembelajaran. Dan pembelajaran itu datang daripada pembacaan. Dan pembacaan itu datang daripada kita mula mengenal huruf. Kerana daripada perintah Iqra inilah yang mementingkan ilmu pengetahuan, maka kita lihat umat Islam pada zaman dahulu dapat memacu dunia, dapat menjadi ketua dunia, pemimpin dunia dari sudut ilmu pengetahuan. Library yang terbesar di dunia ketika tersebut terletak di kota Baghdad, dimiliki oleh orang Islam, Baitul Hikmah, yang mana dibawa segala macam kitab daripada seluruh dunia, dibawa di situ, diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian diajar kepada orang Islam. Dan mereka tidak hadkan kepada orang Islam sahaja yang datang untuk mengajar. Mereka panggil orang Kristian, orang Majusi, orang Yahudi, datang. Selagi mana kamu ada ilmu yang boleh dimanfaatkan, ajar. Begitu juga seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Apabila berlakunya peperangan Badar dan tertawannya beberapa tentera orang-orang musyrik Quraisy, sebahagian sahabat mengatakan, ini tentera-tentera yang kita tangkap ni, POW, prisoner of war ni, kita bunuh sajalah. Apa guna kita simpan mereka? Nak kasih makan lagi, kasih minum lagi. Ada kata mereka, kita minta tebusan daripada keluarga mereka. Sebab apa? Dengan tebusan tersebut kita dapat harta. Maka Rasulullah SAW menetapkan, siapa yang ada harta, kamu boleh tebus diri kamu. Siapa yang tidak ada harta, kamu kalau ada ilmu, ajar ilmu yang kamu tahu kepada anak-anak Islam. Itu tebusan kamu. Begitu tinggi nilai ilmu yang Rasulullah SAW letakkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, Fadlul alimi alal abid kafadli ala sairikum. Maksud hadis ni apa? Kelebihan aku atau kelebihan seseorang yang menuntut ilmu tersebut, yang mereka yang ada ilmu di atas orang yang hanya beribadat tanpa ada ilmu, adalah seperti kelebihan aku, kata Rasulullah SAW, atas kalian kamu semua. Begitu tinggi kelebihan orang yang ada ilmu di atas orang yang hanya beribadat. Dia beribadat tapi kurang ilmunya. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Fadlul alimi ala al-abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairin nujum, atau kama qala. Maksudnya apa? Kelebihan orang yang ada ilmu tersebut di atas orang yang hanya abid, beribadat tanpa kurang ilmu, adalah seperti bulan purnama jika dibandingkan dengan bintang-bintang kecil yang lain. Jadi dengan sifat ilmu inilah yang memacu umat Islam mencapai ketamadunan yang dikatakan sebagai Golden Age. Melahirkan para saintis, para cendekiawan seperti Ibn Sina, Ibn Farabi dan sebagainya. Yang mana tulisan-tulisan mereka menjadi buku teks universiti di Eropah untuk beratusan tahun lamanya. Daripada sumber ilmu inilah. Apabila seseorang itu ada ilmu, dia akan dapat membina syakhsiah dirinya, rohaninya dengan lebih baik lagi. Namun bagaimana nak membina syakhsiah rohani ini daripada ilmu pengetahuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Ini saya rasa saya akan kupas pada pusingan yang kedua kelak, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Firdaus. Dan saya sendiri, secara peribadinya, saya merasa kagum dengan Ustaz Firdaus, yang berasal dari Singapura, yang telah bertungkus lumus berusaha mewujudkan sekolah madrasah yang pertama yang menawarkan pendidikan hafazan Al-Quran. Ini satu pendekatan yang baik, Ustaz. Mudah-mudahan ada lagi yang akan mencontohi
usaha murni ustaz yang kita sayangi ini, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi, ya, saya lihat makin ramai ya di stadium ini, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini insya-Allah ya, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam kesibukan, ya, masyarakat dunia hari ini nak meraihkan Christmas, tetapi kita menyibukkan diri mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan dengan pusingan yang kedua. Saya suka untuk berkongsi sedikit pengalaman dalam rancangan Imam Muda. Bila mana ilmu Al-Quran, ilmu agama Islam tidak diterapkan dalam diri masyarakat Islam, maka akan jatuhlah sesebuah tamadun. Sebagai contoh berlaku tamadun-tamadun yang terdahulu. Tidak perlu saya kupaskan. Ya, contohnya saya bagi tahu di dalam rancangan Imam Muda sendiri. Ya, kami berjumpa dengan masyarakat yang kita boleh katakan keruntuhan mereka ini akhlaknya sangat-sangatlah mengecewakan. Salah satu contohnya, yang dalam minggu episod Imam Muda itu kami berjumpa dengan salah seorang ataupun kelompok golongan maknyah kita panggil. Ya. Maknyah ni lelaki yang menyerupai wanita. Kalau di Indonesia dia bukan panggil maknyah, dia panggil manusia jadi-jadian. Saya pelik, saya naik teksi, saya kata kat driver tu, amboi pak supir, di Indonesia panggil pak supir driver, cantik perempuan ni, saya tengok dari belakang, kiri kanan lenggok dia, putih gebu kulit dia. Saya kata cantik sungguh pak supir perempuan ni. Dia kata tak cantik ni, dia kata bukan cantik ni, dia kata ni bukan manusia. Saya kata kenapa? Ini manusia jadi-jadian katanya. Iya ke? Tak percaya, nanti pak pusing belakang tengok. Saya pergi ke depan, saya pusing belakang. Allah, saya balik hotel, saya tak dulu makan. Rupanya dia seorang lelaki tua. Belakang nampak perempuan, pusing depan lelaki tua. Allah, tak lalu kita makan. Saya balik kepada nama kita dalam rancangan Imam Muda. Saya jumpa maknyah saya tu. Bukan maknyah saya, bukan saya jaga maknyah, bukan ya. Jangan tuan-tuan silap faham pula. Saya jumpa dengan maknyah yang saya jumpa tu. Minta maaf, tidak ada mengenai dengan mana pihak. Ini pengalaman. Dia kata apa? Maknyah yang saya jumpa tu dia pakai tudung. Perempuan yang pakai tudung. Saya bukan nak mengaibkan, tapi yalah, saya kagum juga dengan dia, ada kebaikan pada diri dia. Ya. Dia kata apa? You tahu tak? I ada boyfriend gitu dulu. Boyfriend I orang Pujabi, you tahu? Dia pakai tudung, dia pegang-pegang kita. Saya pun jadi takut juga. Dia pegang-pegang aku siapa? Sebab dia pakai tudung. Kita ingat dia perempuan. You tahu tak? Dulu I ada boyfriend. Boyfriend I tu cantik, gagah perkasa. Tapi dia tu jahat. I benci dekat dia. Nampak pula jadi bondan tak berani. Minta maaf. Ya, dia benci. Tapi hari ni I dah tak percaya. I dah clash dengan dia. I tak percaya dengan lelaki. I tak percaya perempuan. Dia tu kaki jantan, dia kata. Dia tu jahat. Dia kaki jantan, laki kaki jantan pula tu. Selalu kaki perempuan kita biasa dengar, ni kaki jantan. Tapi dia kata apa? Dia tu jahat, I dah clash, I dah bertaubat. Jadi hari ni I taubat, I pakai tudung katanya. Dia bertaubat, dia pakai tudung. Ya. Saya kagum dengan dia sebab apa? Dia kata apa? I tak nak dah dengan benda-benda ni. Jadi dia bertaubat, dia pakai tudung. Tak apa, dia ada niat yang bagus untuk bertaubat, tapi cara ni tak betul. Ya. Tapi di akhirnya dia kata apa? I sendiri saya nak berubah, nak jadi laki balik, dia kata. Cuma makan masa yang lama. Jadi sekarang ni I pakai tudung, nanti I nak pakai baju macam you pakai. Mudah-mudahan ya, saya dapat berjumpa dengan dia insya-Allah satu hari nanti, ya. Saya cerita dengan Al-Quran dan sebagainya, dia seronok. Jadi kita nak bagi tahu di sini bahawasanya bila mana masyarakat yang tidak memahami Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam sesebuah tamadun, maka akan jatuhlah sesebuah tamadun itu. Berbalik kepada persoalan itu, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Izhar, itu Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada kita semua, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjagamu dan membuatmu cemerlang di dunia dan di akhirat. Mungkin Ustaz boleh aku paskan huraikan dengan tajuk kita ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Imam Muda Hasan, sahabat panel muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan kepada kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu tadi, Imam Syafi'i minta kepada kita agar perbanyakkan ilmu dalam kehidupan kita. Sebab orang yang ada ilmu kemudian dia beramal, inilah orang yang hebat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beza atau tidak orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Ini satu hal.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala angkat martabat-martabat orang yang ada ilmu, orang yang beriman, kemudian mereka ini beribadah sebaik-baiknya mungkin mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau kita lihat daripada kata Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i tak bagi kita ni buat ibadah, sembahyang tunggang-tunggik tapi ilmu tidak ada. Bila kita buat cara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan tergolong daripada orang yang jahil. Itu sebabnya tadi masa seminar saya sebut, di Malaysia dah ada pengikut-pengikut Rasul Melayu. Rasul ni bukan nama orang. Rasul, Nabi Melayu. Baru-baru ni dah kena tangkap, saya kata. Di Kajang. Kena tangkap kat Kajang sebab dia mengaku saya Rasul Melayu. Kaha Rasulullah, dia kata. Bila tanya untuk siapa? Untuk orang Melayu. Mana dalil dia? Kamu tak baca Quran, dia marah kita balik. Kena marah. Kenapa tak baca Quran? Kami baca Quran. Cuba baca. Yasin wal Quranil Hakim innaka la'ala. Kah dia. Baca tak? Innaka la'ala tu. Kah siapa tu? Dia tanya pula wartawan. Wartawan kata, Rasul. Bukan, aku, dia kata. Ikut sedap dia. Ini mentafsirkan ayat Quran tanpa ilmu. Akhirnya jadi sesat. Jadi Rasul. Mengaku Rasul. Bila mengaku Rasul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena tangkap. Bila kena tangkap, masuk kot. Bila masuk kot, hakim nak kenakan hukuman. Bila hakim nak kenakan hukuman, dia kata, saya letak jawatan. Nabi letak jawatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok. Tapi yang sedihnya, ramai pengikut tu yang sedih. Sebab mereka tidak ada ilmu. Nak masuk ekspres. Nak masuk syurga secara ekspres. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bawa kereta nak ekspres. Tak? Nak makan yang ekspres. Semua nak laju belaka. Nak mati, tu nak lambat tu. Mati lambat sikit. Tapi kalau nak masuk syurga, nak yang ekspres. Ibadat tak buat, apa tak buat, tapi nak masuk syurga. Itu yang banyak ikut ajaran-ajaran sesat. Hak mengaku wali pun ramai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan mengaku. Jangan percaya golongan-golongan ini. Ini yang Imam Syafi'i kata, cari ilmu, perbanyakkan ilmu. Jadi macam mana nak banyakkan ilmu? Baca Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lahirlah daripada Al-Quran ilmu fiqh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuba perhatikan. Dalam fiqh kita akan belajar bab ibadah. Dalam tu bab solat, bab zakat, bab puasa, bab haji, ada sebut dalam Al-Quran. Selain itu, ada pula bab muamalat, bagaimana nak jual beli. Semua ada sebut dalam Al-Quran. Ilmu. Lepas tu, dalam Al-Quran ada bab munakahat. Subhanallah, ada juga bab kahwin. Orang kata, ustaz, ada ke bab kahwin dalam Al-Quran? Ada. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri kamu pakaian kepada kamu. Kamu pula pakaian kepada isteri kamu. Bila fikir balik, saya termenung seorang-seorang. Kebetulan sebab baru-baru ni saya forum berkaitan tentang isteri. Dengan Dr. Nur Hayati. Syarifah Nur Hayati. Tiba-tiba terfikir, kenapa Allah sebut? Ini yang Allah suruh kita buat iktibar. Baca Quran kita iktibar. Kenapa Allah gunakan tashbih ini, menyamakan kita dengan baju, isteri dengan baju? Cuba bayangkan, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan duduk dalam bilik, dalam rumah, kunci semua bilik, orang tak nampak, pastikan tidak ada kamera. Kalau orang Arab panggil kamera khafiyah. Kamera apa? Kamera tersembunyi, tak ada CCTV, telanjang. Buka baju. Jangan pakai baju, jangan pakai seluar dalam, telanjang. Tengok TV, telanjang. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Boleh tak? Rasa-rasa boleh tak? Saya duk fikir, aku tak boleh. Mandi dalam bilik air pun kalau boleh, nak tutup. Malu. Sebab Allah tengok. Bila fikir betul-betul, kata Allah Ta'ala, isteri itu pakaian kepada kita. Kita tak boleh hidup tanpa isteri. Itu Imam Mujahid kena cepat-cepat kahwin.
Jadi nak cerita, kita tak boleh hidup tanpa pasangan. Ini yang cukup menarik tuan-tuan dan hadirin sekalian. Kita perlu pada isteri, isteri perlu pada suami. Makna tidak boleh berjauhan kita ni. Saling kasih mengasihi. Tengok dalam Al-Quran ada bab nikah kahwin. Dalam Al-Quran ada bab talak. Kalau katakan suami isteri dah tak boleh nak masuk dah, tak boleh nak berkawan dah, tak boleh nak duduk rumah dah, maka apa caranya? Bercerai lah. Apa jalan yang lain? Tak ada dah. Cerai. Bila bercerai tuan-tuan dan hadirin sekalian, ada syarat-syarat dia. Ada perkara yang perlu kita tahu. Tengok dalam Al-Quran. Ilmu. Dalam Al-Quran jelaskan juga bagaimana nak jadi pemimpin. Yang dikatakan fiqhus siyasi. Fiqh politik. Dia ajar bagaimana kita nak jadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita nak jadi rakyat yang baik. Bagaimana nak jadi ummah Islam yang baik. Tengok dalam Al-Quran. Semua ilmu ada tuan-tuan dan hadirin sekalian. Cuma kita tak faham je. Kita tak berusaha untuk mendalami Al-Quran. Kita tak suruh anak-anak kita pelajar Al-Quran betul-betul. Faham Al-Quran. Tak semestinya tuan-tuan dan hadirin sekalian, bila nak faham Al-Quran ni kena jadi ustaz, tak payah. Doktor. Jadi doktor perubatan, kita didik dia biar dia ni ada ilmu agama. Barulah dia tak buat benda-benda yang Allah haramkan. Apa dia? Antaranya yang cocok botok ni, siapa yang cocok botok? Yang mencocok botox ini adalah doktor. Sebelum ni bomo. Bomo ni dia pakai apa? Dia pakai susu emas ni. Itu mati tu, jadi hantu tu. Bukan jadi hantu, nak kata ni mati masuk neraka confirm dah tu. Sebab menggunakan jin. Ini doktor zaman sekarang dia tak pakai jin. Dia pakai susuk, dia pakai apa? Botox. Dia cocok botox. Satu botox ni tuan-tuan. Satu cocok untuk pipi ni, sebelah pipi belah kanan ni. Perlukan 3 ke 5 suntikan. Satu suntikan nilai di Malaysia harga dia RM1,400. Dengan duit dolar saya tak tahu berapa. 1,400 untuk satu suntikan. Sebelah sini ada 4, sebelah sini ada 4, atas ni ada 4, bawah ni ada 4, hidung ada 4. Itu yang hidung kemik dia tajam. Dagu ke dalam jadi terkeluar. Telinga tak capang jadi capang. Jadi cantik sungguh tuan-tuan dan hadirin sekalian. Muka gelap jadi putih. Dibincang dalam hadis fatwa. Kita haramkan sebab di dalamnya ada enzim babi. Selain itu dianya mengubah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, dia kesan mudarat yang teruk kepada pemakai. Berapa ramai artis tarik diri pakai, tak tahan. Sekali cocok habis dekat RM12,000. Sekali cocok. Bukan tahan seumur hidup. Lepas 3 bulan wajib cocok pula. Kalau tidak, hidung yang panjang tadi akan kepek kembali. Pipi yang lebam, orang apa yang tembam tadi akan kempis kembali. Semua. Kalau yang buat apa, punggung yang pejal akan jatuh kembali. Lembik balik. Semuanya punca daripada botox. Cocok pula RM12,000. Bila nak kaya ni? Islam suruh kaya bayar zakat, kau habis pada benda-benda yang haram. Tengok, punca tak ada ilmu. Itu sebabnya dengan Al-Quran lah kita boleh didik tuan-tuan dan hadirin sekalian bagaimana kita nak jadi manusia yang hebat. Dunia kita hebat, dengan muamalatnya hebat, dengan isterinya bagus, dengan suaminya baik, anak-anaknya baik. Semua segala-galanya bermula daripada Al-Quran. Saya tertarik dengan satu kata-kata, satu ungkapan yang dinyatakan oleh seorang ulama besar di Baghdad. Yang mana ulama ni didatangi oleh seorang lelaki, pakcik tua. Ya khalifah, wahai khalifah, aku telah dipukul oleh anakku. Dia dikenali sebagai As-Samarqand, Khalifah As-Samarqand. Jadi dia kata, aku dipukul oleh anakku, wahai khalifah. Khalifah terkejut. Kata, bagaimana kamu boleh dipukul oleh anak kamu sendiri? La haula wala quwata illa billah. Mengucap panjang khalifah ini. Maka khalifah ini kata, hal 'allamtahu al-Quran? Kamu ajar tak dia ni bagaimana nak jadi Al-Quran, baca Al-Quran, memahami Al-Quran? Dia kata tidak. Tak. Dia ada ilmu tak? Dia ada ilmu. Apa ilmu dia? Dia pandai jaga kambing banyak-banyak. Dia ternak kambing, mesti kalau dia jaga 10 akan lahir jadi 100. Itu ilmu. Kepakaran dia ialah
orang apa? Mengembala kambing. Menternak kambing. Ada ilmu tapi tak ada ilmu agama. Akhirnya dia belajar daripada kambing tadi, dia belajar daripada binatang-binatang bagaimana nak ajar bapak dia. Ajar kambing, kambing degil sepak kaki dia. Kambing berjalan, dia sepaknya bapak sebab dia belajar daripada kambing. Dia tak belajar daripada Al-Quran. Tengok, cukup menarik perumpamaan yang dibawa oleh para ulama. Oleh kerana itulah kalau kita nak melahirkan anak-anak yang hebat dalam medik sebagai contoh, dalam kedoktoran, pastikan dia ada ilmu agama. Jadi kalau dia nak cocok botak, orang minta tolong cocok, kata minta maaf, saya benda ni haram. Tolong gugurkan baby, saya dah berzina, minta maaf, ini haram, tak boleh, Islam haram. Tengok, bermula daripada Al-Quran, bermula daripada Islam. Jadi engineer pun sama juga, jadi arkitek pun sama juga, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Jadi kontraktor. Kalau tempat-tempat kalau kita buat rumah, kita perlukan kontraktor. Kontraktor ni tuan-tuan dan hadirin sekalian, dia boleh kaya atas angin, dia panggil. Kalau katakan sebiji rumah memerlukan 5 atau 10 tan besi, dia boleh tulis atas kertas 10 tan besi telah dibeli. Tapi dalam masa yang sama, dia tipu. Dia beli hanya 5 tan saja. Maka dalam rumah tu ada 5 tan lagi. Duit 5 tan tu dia ambil kat dia. Tengok, tak ada amanah. Akhirnya rumah retak, rumah runtuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puncanya tidak ada agama. Puncanya tidak belajar daripada Islam, tidak belajar daripada Al-Quran. Bagaimana nak menjadi seorang yang hebat, profesional yang hebat seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Firdaus tadi. Maknanya kita nak lahirkan generasi yang hebat, perlu kepada didikan agama pertamanya. Ada base Al-Quran, ada base agama, insya-Allah anak itu lempar di laut menjadi pulau. Bila lempar di kampung menjadi bandar. Bila lempar di bandar akan menjadi KLCC. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Izhar. Cukup menarik kupasannya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Saya yakin dan saya percaya, kita seringkali apabila sudah khatam Quran, biasanya 30 juzuk, dan bila ada majlis khatam Al-Quran, biasanya kita akan baca doa di akhir tu. Apakah doa yang biasa kita baca? Kan di Al-Quran, di akhir Quran tu kita boleh tengok doa tu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Doa ini yang kita selalu baca. Doa itu minta kita supaya Allah pelihara kita. Selalu kita ingat Al-Quran. Bila kita lupa, mudah-mudahan Al-Quran ingatkan kita bila mana kita berpegang dengan Al-Quran. Dan berbalik, bila mana Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran, Nabi sebut, bacalah kamu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kamu sebagai sahabat, sebagai syafaat di akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Nabi pesan kita supaya pegang Al-Quran itu, gunakan Al-Quran itu dalam sistem kehidupan kita. Bila kita tidak pegang, maka akhirnya hidup kita akan gundah gulana. Tapi malangnya pada hari ini kita boleh lihat kebanyakan perkara yang berlaku. Bila mana berlakunya liberalisme dan sebagainya, seolah-olah mereka menolak sistem Al-Quran dalam kehidupan, dalam tamadun Islam. Jadi, apakah Ustaz